Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama dapat berkumpul dalam majlis mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung mengenai dengan bab sujud yang kita bincangkan pada 2 minggu yang lalu lah. Mengenai dengan sujud, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mereka menyatakan wajib meletakkan anggota yang 7. Yang kita bacakan hadis sebelum ini, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Di antaranya 7 anggota tadi adalah dahi, 2 lutut, 2 tangan dan juga 2 jari jemari kaki. Wajib meletakkan anggota-anggota yang 7 ini paling kurang pun sebahagian daripada anggota tersebut. Makna bila letak 2 lutut tak semesti semua lutut kena, sikit pun dah cukup. Bila letak dahi tak semestinya semua dahi mesti kena mencecah lantai, tapi sikit pun dah cukup. Tangan pun begitu juga. Bila sebut tentang kaki, 2 jari jemari kaki adalah maksudnya batin tapak kaki. Bila batin tapak kaki maksud batin kaki tu maksudnya batin tapak kaki lah. Makna jari jemari belakang ni, jari jemari dekat kaki kita belakang itu perlu diletakkan di atas sejadah. Kalau seseorang dia letakkan tapi bukan batin tapak kaki, batin di bahagian belakang, dia letak yang zahir, maka hukumnya tidak memadai lah. Ulama kata tidak sah, kerana yang di luar ni dipanggil zahir, yang di dalam ni dipanggil batin. Jadi seseorang yang sujud tapi tak tekan pun tapak jari dia, tak tekan, dia terbalikkan jari, maka ulama dalam mazhab Syafi'i kata, dia kata pendapat yang kuatnya tidak sah lah, tidak sah. Kemudian yang dikatakan 2 tapak tangan ni adalah maksudnya tapak tangan yang semua ini dipanggil sebagai batin. Kita panggil batinul kaffi, tapak tangan. Yang bulatan ni dipanggil sebagai ar-rahah. Jadi semua ini adalah antara rukun untuk sujud, tapi bukan maksud kena semua. Yang paling baik adalah semua menyentuh lantai ataupun sejadah, tapi tidak wajib semua. Sebab itu bila sebut tentang tapak tangan ketika sujud ini, maka sudah cukup hujung jari jemari tangan pun dah cukup, ataupun tapak tangan sendiri pun dah cukup. Maknanya seseorang sujud, dia tak letak tapi dia buat macam ni je, itu pun boleh, sah sujud dia. Ataupun dia letak 1 jari je, boleh juga sah. Sebab sebahagian, bila sebahagian ni tak mestinya semua, sama ada di bahagian jari ataupun di bahagian tapak tangan, dua-dua boleh. Tapi harus diingat, itu dari segi sah sujud. Yang sempurnanya adalah semua sekali lah letak, tapak tangan semua letak. Bila sebut tentang tapak tangan dan juga batin daripada tapak tangan, maka tidak termasuk di bahagian tepi ni. Tepi tidak termasuk. Seseorang yang sujud di bahagian tepi letak tangan macam ni je, maka tidak sah. Seseorang yang letak belakang sujud, letak zahir tapak tangan juga tidak sah. Jadi maksudnya di bahagian kaki adalah bahagian batin, di bahagian tangan pun bahagian batin. Bahagian batin bahagian belakang lah. Itu yang dinaskan, yang telah tercatat oleh Imam Syafi'i dalam kitab dia lah. Dan itulah juga pegangan di kalangan majoriti ulama-ulama. Kemudian kita lihat bila seseorang meletakkan jari jemari tapak tangan dia, majoriti di kalangan ulama kata sah, walaupun tak semua tapak tangan.
Sebab apa? Sebab dinamakan perkara tersebut sujud di atas tangan. Seseorang yang sujud dia letak macam ni pun orang kata dia masih meletakkan tangan ketika sujud. Jadi ulama Syafi'i menyatakan, majoritinya mengatakan sah kerana tetap dinamakan sujud, dia tidak dinamakan benda lain. Kemudian Imam Syafi'i dan juga ulama Syafi'i, ashabus Syafi'i menyatakan, wa idza aujabna wad'a hadhihi al-a'dha, bila mana kita mewajibkan meletakkan anggota-anggota yang 7, maka tidak boleh untuk disingkap ataupun terbuka dua lutut dan juga dua lutut tidak boleh terbuka. Tetapi disunatkan bagi kaki ini dalam keadaan terbuka, makna tak perlu pakai stokin lah. Bagi orang lelaki-lelaki, bukan orang perempuan. Orang perempuan wajib lah sebab dia aurat. Stokin ni, tapak kaki adalah aurat. Jadi perempuan dalam sembahyang pun wajib tutup, maka di luar sembahyang pun wajib tutup juga. Maka aurat perempuan yang di luar sembahyang sebenarnya itulah aurat di dalam sembahyang. Jadi bila di luar sembahyang wajib pakai stokin, dalam sembahyang pun wajib juga memakai stokin. Bukan pakai stokin tu wajib, maksudnya menutup bahagian kaki tu wajib. Jadi orang laki-laki yang sembahyang pakai stokin sah, tetapi disunatkan untuk dia buka bahagian tapak kaki dia lah ketika sujud tu. Jadi yang afdal dituntut supaya tidak memakai stokin bagi orang laki-laki. Tapi kalau pakai pun sah, tak jadi masalah. Tapi lutut wajib tutup kerana dia aurat. Mengenai dengan tapak tangan ni boleh berlapik ataupun tidak, maka pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i kita, dia menyatakan hukumnya adalah tidak wajib. Tidak kita panggil la yajibu wa huwal mansus fi amati kutubi Syafi'i, iaitu tidak wajib untuk dibuka tangan dia. Mana bila dia sujud, dia pakai sarung tangan pun boleh. Orang laki-laki pun tak apa. Orang perempuan sujud di atas telekung dia pun boleh. Tapak tangan berada di atas telekung dia ketika sujud boleh. Itu pendapat yang kuat dan itulah yang dinaskan dalam kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i. Walaupun pendapat yang kedua dia kata wajib buka tapak tangan ni. Makna buka tu maksudnya secara direct lah sujud, tak boleh alas dengan benda lain. Sebabkan kita bagi tahu tadi, paling kurang yang kena tempat sejadah ni paling kurang 1 jari. Jadi pendapat yang tak kuat dalam mazhab Syafi'i, dia kata kena buka, walaupun 1 jari kena buka untuk dia sentuh lantai sejadah. Pendapat yang kuatnya sah, tak ada masalah lah. Yang penting dahi dia tidak ada lapik apa-apa dahi. Sebab itu bila seseorang sujud, dia sujud di atas daun. Bila dia sujud di atas daun pada rakaat sujud yang pertama, maka hukumnya sah. Sebab kita bincangkan minggu lepas, daun ini tak bergerak pun sekali dengan dia. Seseorang yang sujud di atas benda yang bergerak sekali dengan dia, maka hukumnya batal sujud dia. Bila daun berada di tempat kita sujud di atas daun, maka hukumnya sah. Tetapi bila seseorang nak sujud kali yang kedua, pastikan daun tak ada pada dahi dia. Seseorang yang sujud kali yang pertama di atas daun, bila angkat daun bertempel di atas dahi dia. Jadi bila nak sujud kali kedua, dia kena hilangkan daun tadi. Sebab daun dah bergerak sekali dengan dia. Kita ada bincang juga yang sebelum ini mengenai dengan sujud di atas pakaian yang bergerak sekali dengan dia, maka tidak sah dalam mazhab Syafi'i, walaupun mazhab Hanafi membenarkan perkara tersebut. Mazhab Syafi'i juga menyatakan sesuatu pakaian ataupun barang yang kita sujud di atas dia tidak bergerak sekali dengan kita. Contohnya, dia punya ekor serban ni panjang, maka dia sujud di atas ekor serban tersebut.
maka hukumnya sah. Sebab ekor serban tu panjang sangat. Jadi bila dia rukuk, ekor serban tak bergerak pun. Tapi yang kita pakai ekor serban selalu yang pendek-pendek tu bergerak sekali yang kita. Jadi bila ekor serban yang pendek ni, kadang-kadang kita sujud, dia pergi ke depan, kita sujud di atas dia, tak sah, kita kena tarik ekor serban tadi. Tapi kalau ekor serban yang panjang, meleret panjang tu, jadi dia tak bergerak sekali dengan orang yang semayang. Jadi kita boleh sujud di atas dia. Itu pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Walaupun ada pendapat yang kedua, dia kata tak boleh. Sebab bila sujud di atas pakaian kita, walaupun tak bergerak sekali, kita tidak dibenarkan. Itu pendapat yang tak kuat lah dalam mazhab kita, kerana dia samakan hukum dengan seseorang yang mana sembahyang tetapi najis bersama dengan dia. Contohnya saya sembahyang, menjadi imam pakai mikrofon ni, mikrofon jadi imam. Jadi wire mikrofon ni ada najis, tai cicak ke ataupun kucing ada kencing di atas wire ni. Jadi bila saya jadi imam, maka tak sah. Sebab walaupun mikrofon tadi tak bergerak pun sekali dengan saya, wire ni panjang, wire mikrofon panjang dan tak bergerak pun sekali dengan saya, tetap tak sah. Sebab apa? Dikira menanggung najis, menanggung. Tapi sebab itu ulama Syafi'i kita yang pendapat yang tak kuat tadi, dia kata samalah seperti mana seseorang menanggung najis, walaupun benda tak bergerak dengan dia. Contohnya serban yang panjang tak bergerak sekali dengan kita, tetapi tai, cicak ataupun najis berada di atas serban tersebut. Jadi seolah-olah kita menanggung najis, maka tidak dibenarkan, hukum tak sah. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi mereka samakan hukum orang yang sujud di atas benda yang tak bergerak, sama seperti itu. Tapi itu pendapat tak kuat. Pendapat yang saya maksudkan tak kuat itu adalah yang mengatakan sujud di atas benda yang tidak bergerak tidak sah. Itu pendapat tak kuat. Tapi yang saya bagi tahu, wire yang bergerak tadi, wire yang tidak bergerak ataupun serban yang tidak bergerak ada najis, itu memang batal. Sebab kita menanggung najis. Sebab apa kita menanggung najis? Ialah bila wire mikrofon saya letak di atas ni, bila letak di atas muka, atas kepala saya, jadi kita macam kita pegang benda tu. Bila kita pegang, maknanya kita telah menanggung benda yang najis. Macam kita semayang mendukung baby, tengok juga baby perempuan ke baby lelaki. Kalau baby perempuan tak tanggung najis. Sebab apa? Sebab dia tak seperti kanak-kanak laki-laki, baby laki-laki. Baby laki-laki ni bila dia tak sunat, dikira kita menanggung najis, sebab dia belum sunat lagi. Nabi SAW menjadi imam, dia dukung juga cucu dia. Cucu dia nama siapa? Umamah binti Abil As, iaitu anak kepada Zainab binti Muhammad SAW. Jadi Nabi dukung semayang. Jadi dalam hadis tersebut kata Nabi dukung tu bukan Nabi semayang biasa, Nabi jadi imam. Kemudian bila mana Nabi nak rukuk, Nabi letak. Bila mana Nabi nak sujud pun Nabi letak. Tapi bila Nabi nak bangun balik, nak qiyam, Nabi akan dukung balik. Jadi di sini kalau kita lihat dari kisah tersebut, dari segi zahirnya kita panggil annal ahkam yuhkam bizawahir wallahu yatawalla sarair. Itu mengenai dengan hati lah. Allah Ta'ala hukum mengikut zahir. Kita pun hukum mengikut zahir juga. Bila seseorang dukung anak semayang, jadi kita tak perlulah kata dalam pampers dia ada air kencing, ada tai. Jadi makna dia sebelum dia dukung anak dia semayang, dia dah tukarlah pampers, dia dah bersihkan pampers semua, dah tukar pampers baru, kemudian dia dukung. Jadi bila dia dukung, dikira sebagai bersih lah, suci. Walaupun mungkin tengah-tengah itu anak dia kencing, kemungkinan ni bukan benda yang pasti.
Bila bukan benda yang pasti, maka tidak diiktibar, tidak diambil kira. Macam seseorang lah, bila mana masuk rumah baru ni, kadang sebelum ni rumah dia Cina duduk, takkan nak samak satu rumah. Jadi makna benda yang tak pasti, benda tak pasti dikira sebagai suci. Melainkan benda tadi sangkaan kuat. Sangkaan kuat, memang dia ni kuat makan apa, babi contoh. Jadi bahagian dapur tu samak lah, sangkaan kuat. Tapi kalau bahagian ruang tamu ada anjing masuk, tak ada anjing masuk, jadi kita pun tak tahu. Dan kemungkinan anjing pula dia tak ada bela anjing kemungkinan, ataupun anjing biasa masuk rumah dia tapi anjing dia kering. Jadi itu semua kebarangkalian. Kebarangkalian kita tak ambil kira. Kita mengambil kira sama ada kita nampak dengan depan mata ataupun kita panggil ghalibul zon, sangkaan kuat. Jadi sebab itu bila orang yang semayang dukung anak, maka kita anggap sebagai suci lah. Sebab kita pun tak tahu anak dia kencing ke tak. Macam kita mandikan anak dalam satu kolam kecil, apa, bekas air kita mandikan. Bila kita mandikan baby, bekas tadi suci. Bila kita mandikan, terpecik air kena pakaian kita, kita pun tak tahu air tadi baby jadi kencing ke tak. Jadi kita jangan fikir tu. Sebab itu semua sangkaan. Sangkaan tak diambil kira. Kita ambil kira hukum yang asal ataupun hukum yang yakin. Yakinnya adalah air tersebut suci. Kita ambil daripada paip, kita tadah air, kemudian kita mandikan baby. Bila kita mandikan baby, kita pun tak tahu dia kencing ke tak. Maka ikut hukum yang asal adalah suci. Tak perlu kita nak tukar pakaian lain kena pada pakaian kita, sebab kita tak pasti benda tadi dia kencing ke tidak. Tapi kalau nampak tiba-tiba kuning je, maknanya dia kencing lah. Itu memang jelas lah. Itu makna ghalib zon, sangkaan kuat. Ataupun nampak keluar daripada apa, baby tadi air kencing, itu memang yakin lah. Kita kembali balik kepada sujud tadi. Hukum sujud ini, kalaulah seseorang dia uzur untuk sujud di atas tangan dia, kemungkinan tangan dia kudung tau, kena simen tangan dia kemungkinan, ataupun kudung sampai ke mana, ke siku. Jadi adakah perlu dia sujud letak tangan dia yang kudung tu setakat siku ni, letak je kak? Adakah perlu begitu? Ataupun tangan dia putus sampai pergelangan tangan putus. Jadi adakah ketika sujud yang selepas pergelangan tangan ni perlu juga letak pada lantai dia, ataupun kaki dia kencing manis contoh, kena potong sampai separuh betis atau sampai lutut. Jadi bila dia sujud, adakah tapak kaki tadi dua-dua mesti kena walaupun dia punya kaki dah hilang, dah kena potong? Adakah hujung, contoh potong sampai lutut, adakah lutut perlu sentuh juga sejadah tadi? Ini menjadi persoalan. Maka ulama' menyatakan hukum dia adalah hukum yang asal. Mana hukum asal ni adalah tapak tangan. Bila tapak tangan tak ada, maka tidak menjadi kewajipan kepada dia untuk letak siku ke, letak lengan ke, dia tak perlu letak, tidak wajib. Seseorang yang kencing manis kena potong kaki sampai ke lutut, jadi dia tak perlu pun letak kaki dia tu, sebab kefarduan yang perlu letak telah hilang, telah gugur. Maka dia tak wajiblah letak di hujung anggota yang dipotong tadi, kerana tempat fardu telah habis, kita panggil fata ni telah hilang lah. Maka tak wajib benda lain menggantikan tempat dia. Seperti mana law quti'at min fawqil mirfaq la yajibu ghuslul adud. Seperti mana seseorang tangan dia ambil wuduk, tangan terputus sampai lengan ni, tangan dia putus. Dan adakah setiap kali wuduk dia kena basuh lengan? Setiap kali wuduk kena basuh lengan? Sebab dia sepatut yang wajibnya daripada hujung jari sampai ke siku. Tapi sekarang tangan dia putus. Bila tangan putus ni sampai ke lengan putus. Jadi adakah dia nak basuh juga yang hujung-hujung ni? Tak perlu basuh, tidak wajib basuh. Sebab benda yang wajib, tempat yang wajib telah gugur daripada dia. Kemudian yang kita bincang dahulu mengenai dengan disunatkan merenggangkan antara apa kita panggil dua siku
dengan lambung dia. Dia kena renggangkan sedikit. Berdasarkan hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada jafa adudaihi an jambayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sujud, Nabi akan renggangkan dua lengan dia daripada lambung dia, buka sikit. Disunatkan ad yaqila batnuhu an fakhidaihi, yaqila batnuhu, iaitu perut dia kena tinggikan sikit daripada peha dia. Makna jangan cantumkan tinggi, makna renggang. Yang kita bagi tahu dulu, sekira-kira haiwan boleh lalu anak kambing, kucing boleh lalu bawah. Cuma berbeza dengan perempuan. Perempuan tak sama dengan lelaki-lelaki. Bila dia semayang, tangan, lengan, siku kena kepitkan dengan lambung-lambung. Kepit di sini makna rapatkan. Dia tak perlu letak. Bila letak ni Nabi larang, sama macam anjing bila letak. Jadi sebab itu bila kita solat tak perlulah letak. Perempuan maksudnya rapat, dia masih kena angkat tangan, cuma rapatkan saja. Perut dan juga peha kena rapatkan. Mana rapat di sini makna dia pendekkan sujud. Makna kepala dengan peha tu ketika dia sujud, tempat sujud dia tu taklah berapa jauh macam orang lelaki-lelaki. Bila orang lelaki-lelaki peha kena tegak, kemudian kepala sujudlah jauh antara peha dengan perut. Tapi orang perempuan rapatkan. Nabi SAW daripada Abdullah bin Buhainah, dia kata apa? Nabi SAW iza salla, bila Nabi semayang, farraja baina yadayhi, Nabi renggangkan antara baina yadayhi, Nabi renggangkan dua tangan je, lengan je ni daripada lambung dia, hatta yabdua wadahu ibtaihi min waraihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Sehingga nampak jelas dua ketiak Nabi daripada belakang. Kalau orang duduk belakang Nabi, Nabi sujud, nampak jelas ketiak Nabi. Maknanya Nabi buka lah. Tapi buka di sini buka yang sederhana, bukanlah maksud bila nampak ketiak Nabi, Nabi buka luas-luas. Tak boleh lah. Bila buka luas-luas ni ganggu pula orang sebelah bila semayang berjemaah. Jadi makna buka yang sederhana, renggangkan yang sederhana. Di antara perkara yang sunat yang kita sebutkan dahulu, bila kita sujud, Abu Hamid menceritakan sifat solat Nabi. Dia kata idza sajada farraja baina rijlaihi. Nabi SAW bila mana Nabi sujud, maka Nabi akan renggangkan antara dua kaki Nabi. Renggang bermaksud tidak rapatkan kaki lah bila sujud, lebih kurang sejengkal. Bagi orang perempuan, sebahagian kitab fiqh menyatakan rapatkan bila sujud. Orang perempuan antara dua kaki rapatkan. Kemudian disunatkan juga bila kita sujud ini, jari jemari kita kena rapat ketika sujud, sebab semua nak hadap ke arah kiblat. Berbeza dengan rukuk tau. Bila kita rukuk, kita kena renggangkan jari. Sebab rukuk jari tak hadap ke arah kiblat, rukuk. Begitu juga bila kita takbir, tak perlu rapat kan, sebab jari tak hadap pun ke arah kiblat, tapak tangan je hadap ke arah kiblat. Jadi sebab itu bila kita takbir Allahu Akbar, tapak tangan tu menghadap ke arah kiblat, bukan Allahu Akbar tapak tangan hadap ke arah kiblat. Kemudian jari renggangkan, bukan renggang sangat, renggang yang sederhana. Begitu juga rukuk. Bila rukuk, tapak tangan berada di lutut, kemudian tidaklah kita rapatkan jari, kita renggangkan. Ketika sujud kena rapatkan. Ketika nanti kita bincang selepas ini, ketika duduk antara dua sujud pun rapatkan. Sebab apa? Ketika duduk antara dua sujud kena rapatkan jari, ketika sujud kena rapatkan jari. Sebab nak menghadap ke arah kiblat. Nak hadap ke arah kiblat. Kalau kita renggang, jari ni tak hadap ke arah kiblat, jari ni tak hadap ke arah kiblat. Kemudian yang menghadap ke arah kiblat ni sebenarnya bukan jari tangan saja. Jari kaki pun disunatkan menghadap ke arah kiblat. Macam mana sunat? Bila kita sujud, kita tekanlah hujung jari kita tekan bila kita sujud, supaya jari bila kita tekan, dia akan menghadap ke arah kiblat. Makna jari kaki pun menghadap ke arah kiblat, jari tangan pun menghadap ke arah kiblat. Tapi bukanlah satu perkara yang wajib, dia adalah perkara yang disunatkan.
Kemudian kita lihat yang seterusnya, Nabi SAW ini bila Nabi semayang ni, Nabi akan tekankan tangan dia. Tangan dia ketika sujud dia tekan. Wa yarfa'u mirfaqaihi, dia angkat siku, kemudian wa ya'tamid ala rahataihi, iaitu dia bergantung, dia menekan, dia menekan tangan dia. Bila dia sujud dia tekan. Jadi bukan kita letak saja, kita tekan. Dahi pun begitu, tangan pun begitu, kaki pun begitu, lutut pun begitu juga, sama. Semua disunatkan tekan, bukan wajib. Mana bila kita sujud, semua anggota-anggota yang 7 tu disunatkan kita tekan. Bukan anggota yang 7, anggota yang 6 disunatkan tekan. Dahi wajib tekan. Dahi ketika sujud kita wajib kita tekan. Kalau kita letak apa span, kira-kira kita sujud, apa span tu akan ni lah, kempes, sebab kita sujud atas dia. Tapi kalau kita letak span tu biasa je. Jadi maknanya untuk dahi wajib kita tekan. Kalau tak tekan tak sah. Tapi benda-benda lain disunatkan tekan lah, tidak wajib. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, Anas kata, wa idza sajada wajjaha asabi'ahu qibala al-qiblah. Nabi semayang hadapkan jari ke arah kiblat. Daripada Abdullah bin Umar, dia kata yakrah alla yamila bikaffaihi, yukrah alla yamila bikaffaihi ila al-qiblah idza sajada. Dimakruhkan tidak apa kita panggil condong dua tapak tangannya ke arah kiblat apabila dia sujud. Condong ni makna tangan tak ada ke arah kiblat, letak aja, sengit. Kemudian daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia kata i'tadilu fi sujud, bersederhanalah dalam sujud. Apa maksud bersederhana dalam sujud? Makna jangan terbuka terlampau luas. Kemudian Anas kata wala yabsutu ahadukum zira'ihi imbisatal kalbi, jangan letak hamparkan tangan seperti mana anjing. Orang lelaki pun sama, orang perempuan pun samalah. Bukan batal, tak batal, tapi makruh kerana menyerupai dengan haiwan. Setakat tu ada apa-apa soalan tak? Apa dia? Solat atas kursi ni tak adalah apa hadis. Hadis menyatakan solat duduk. Duduk ni apa, umum. Atas kerusi pun boleh, bawah pun boleh, bersila pun boleh, duduk antara dua sujud pun boleh. Sebab Nabi kata siapa yang tak mampu, fa illam yastati', tak mampu sembahyang berdiri, maka fasalli qa'idan, maka sembahyanglah dalam keadaan duduk. Cuma duduk tu umum, tak kira lah macam mana duduk, yang penting duduk. Atas kerusi pun duduk, atas meja pun boleh duduk, dekat bawah pun boleh duduk. Jadi maknanya umum, mana-mana tempat pun kita, di situasi mana pun kita boleh duduk sembahyang. Cuma kalau sembahyang fardu maka wajib berdiri, melainkan kalau keuzuran yang dia tak mampu untuk berdiri, dibenarkan untuk duduk. Tapi sembahyang sunat boleh duduk, macam sembahyang tarawih, sembahyang sunat-sunat lain boleh duduk, tapi dapat separuh pahala orang yang sembahyang berdiri. Okey. Jadi maknanya sembahyang atas kursi pun boleh, tak jadi masalah. Cuma kita kata sembahyang atas kerusi ni kita kena lihatlah, dia ni ada masalah apa? Ada masalah sakit lutut. Bila sakit lutut, dia berdiri boleh, nak rukuk dengan sujud susah. Jadi berdiri, dia kena berdirilah sembahyang. Cuma nak rukuk tu dia duduk. Sebab lutut dia tidak boleh bengkok kan. Jadi sembahyang berdiri dia tetap berdiri, nak rukuk baru dia duduk. Nak sujud pun dia, ketika mana sami Allahu liman hamidah, dia kena berdiri sebab dia mampu berdiri. Cuma dia tak boleh nak bengkok aja. Nak jatuhkan ketika rukuk ataupun sujud. Jadi rukuk dan sujud dia boleh duduk. Sebahagian orang
Dia rukuk sujud boleh, dia tak boleh berdiri lama, statik berdiri, dia akan jadi pitam. Jadi orang macam ni qiyam dia kena duduk. Mana dia qiyam sekejap, dia qiyam Allahu Akbar sekejap, kemudian dia duduk lah. Tapi bila rukuk, dia kena rukuk seperti biasa. Mana dia kena bangun rukuk seperti biasa, sujud pun dia kena turun sujud seperti biasa. Kerana dia, masalah dia, lutut dia semua okey, cuma dia tak boleh berdiri lama. Statik berdiri lama, dia akan jadi pitam, ataupun kebas kaki dia. Jadi untuk orang seperti ini, dekat mana yang dia masalah, itu diberi kelonggaran. Tempat yang tak ada masalah, kena buat seperti macam orang sihat biasalah. Sebab tu kita tak boleh untuk centralize kan. Semayang atas kursi semua macam ni. Sebab setiap orang lain-lain. Ada orang sakit dia lain-lain. Ada orang sakit cagu, ada orang sakit lutut, ada orang sakit, macam-macam sakit. Jadi kita tak tahu, ada orang sakit tulang belakang, kita pun tak tahu dia sakit apa. Jadi dia semayang atas kemampuan dia. Jadi kita tak boleh nak centralizekan orang yang semayang duduk atas kursi semua kena semayang macam ni, orang nak semayang bawah pun semua kena semayang macam ni. Tak, dia ikut atas masalah orang tadilah. Ada apa soalan ni? Dia dalam masalah tu dia ada 3 tu. Bila sebut tentang sujud tadi, sujud ni dia mestilah kita panggil kena tunduk. Syarat untuk sah dia ada 3 situasi. 3 situasi. Situasi yang pertamanya, benda yang bawah, antakuna asafiluhu a'la min a'alih fatakuna ajzatuhu murtafa'ah an ra'sih. Maknanya benda yang tinggi kena letak bawah, benda yang bawah kena letak tinggi. Contohnya bila sebut tentang muka, kepala, tempat kita tinggi, tapi kita rendahkan tempat tadi, punggung kita sepatut bawah kita tinggikan. Jadi itu maksudnya sujud. Mana punggung kena tinggi daripada kepala lah, itu maksudnya. Ataupun tinggi daripada bahu kita. Ini bila mana tempat tadi, tempat yang mudah, tempat sama rata aja. Tempat sama, macam tempat surau masjid lah, sama aja. Kalaulah tempat kepala tu terangkat sedikit, maka faqad rafa'a asafilah wa tahsulu hadhihi al-ayah aidan wa tasihhu salatuh. Sekiranya tempat untuk sujud tu tinggi sikit, maksudnya dia semayang dekat depan tangga. Bila dia sujud ni, dia sujud di atas tangga yang kedua, tapi masih lagi punggung lebih tinggi daripada kepala, maka hukumnya sah. Situasi yang keduanya, bila mana punggung dia, bila bi'an yad'a ra'suhu ala irtifa' fayasiru ra'sah a'la min haqwaihi. Seseorang yang mana letak kepala dia, tapi letak kepala jadi kepala dia lebih tinggi daripada punggung dia, maka ini tak sah. Contoh bila nak semayang, dia semayang bahagian bawah, tapi bila nak sujud dia tak boleh nak bawah sebab tanah bukit. Contohnya duduk bawah, bila nak sujud tengok kepala lebih tinggi daripada punggung, contohnya tempat tu tak ada, ikutlah tempat tu bulat ke petak ke apa, tapi bila dia sujud kepala lagi tinggi daripada punggung, daripada lambung dia, maka hukumnya tak sah. Melainkanlah kalau dia sakit. Kalau kita sakit, contohnya kadang-kadang kita sujud sikit dia, ataupun orang yang baru lepas buat pembedahan mata, buat buang katarak, selaput mata. Bila dia sujud, dia bukan boleh sujud habis, kadang-kadang dia sujud sikit je, sujud macam tu sikit je, mana kepala lagi tinggi daripada punggung dia, itu dikira sah sebab dia sakit. Sebab orang yang lepas pembedahan mata, dia kena beberapa minggu juga untuk boleh sujud seperti biasa, atau beberapa bulan. Okey, itulah beberapa situasi mengenai dengan sujud.
Boleh. Okey. Kemudian kita lihat lagi bacaan di dalam sujud. Bila sebut tentang bacaan dalam sujud ini, banyaklah bacaan zikir-zikir ketika sujud. Sebab itu antara ulama yang susun zikir-zikir yang dalam semayang yang banyak zikir ketika rukuk, zikir ketika sujud adalah Imam Nawawi dalam kitab apa? Azkar. Azkar, dia akan datangkan zikir, hadis zikir ketika rukuk, hadis riwayat pertama, hadis riwayat kedua, hadis riwayat ketiga. Baca doa iftitah pun sama juga. Dia akan datangkan banyak riwayat-riwayat baca doa iftitah. Yang kita tahu satu je, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai habis. Zikir ketika sujud pun banyak. Di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi disebut semua riwayat-riwayat. Jadi kita boleh rujuk kitab tu je lah. Kemudian, adakah tumakninah ini wajib ketika sujud? Majoriti di kalangan ulama mazhab termasuk Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Berbeza dengan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dia seperti mana rukuk juga, mana dia tidaklah wajib tumakninah pada ketika rukuk dan juga sujud. Disunatkan seseorang berzikir ketika sujud ni mengatakan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Disunatkan juga tambah wa bihamdih. Ini kita panggil adnal kamal. Adnal kamal ni adalah kita panggil serendah-rendah kesempurnaan. Serendah-rendah kesempurnaan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, baca 3 kali. Nak baik lagi tambah wa bihamdih. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza sajada ahadukum", apabila seseorang sujud, faqala fi sujudih, maka hendaklah dia berkata dalam sujud dia subhana rabbiyal a'la salasan, 3 kali. Maka faqad tamma sujuduh, maka sempurnalah sujud dia. Wa zalika adnahu, itulah kesempurnaan paling kurang, sujud 3 kali. Makna yang paling kurang sempurna, paling kurang sempurna adalah 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau sekali itu bukan paling kurang sempurna, itu kita panggil paling sikit lah, paling sikit. Yang afdal dia tambahlah doa-doa sikit. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallahu ahsanal khaliqin. Jadi semua itu zikir-zikir ketika sujud. Tapi bagi imam tak perlu lebih daripada 3 kali lah. Imam dia kena sederhana, tak perlu panjang sangat, tak perlu pendek sangat. Jangan baca sekali je, dan janganlah baca terlampau lama sangat. Mana ambil yang sederhana 3 kali saja. Macam semayang subuh, bila semayang subuh ni mentang-mentanglah sami Allahu liman hamidah tu pendek zikir dia. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, Allahumma hdina fi man hadait. Cepat betul imam. Makmum tak habis lagi sami Allah. Imam sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi. Makmum tak habis lagi sami Allahu liman hamidah. Jadi makna imam bagi ruang panjang sikitlah, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, ataupun tambahlah sikit hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian makmum pun baru sudah sami Allahu liman hamidah, barulah kita Allahumma hdina fi man hadait. Sebab kadang-kadang makmum tak sempat nak aminkan imam. Makmum sempat amin pun wa'afina fi man afait, sebab cepat sangat imam. Jadi imam kena slow sikitlah. Ada satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalika fi sujudih. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu baca zikir. Dari Aisyah kata, zikir apa? Subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Ini selalu kita baca juga, tapi sebelum witir. Tapi dalam sujud pun disunatkan juga zikir tu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan zikir ketika sujud wa yajtahidu fid du'a,
kenalah bersungguh-sungguh doa ketika sujud, roja al-ijabah, kerana mengharapkan dimustajabkan doa ketika sujud. Hadis daripada Abu Hurairah, dia kata Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat paling hampir seorang hamba dengan Allah Ta'ala adalah ketika mana dia sedang sujud. Maka Nabi kata fa'aksiru ad-du'a, ataupun fa'aksiru fihi ad-du'a, perbanyakkanlah doa dalam sujud. Jadi maksudnya sujud ni kena banyak baca doa. Tak kiralah doa ayat Quran ke apa, yang penting dia doa. Tapi dengan syaratlah jangan berbahasa Melayu. Bila bahasa Melayu batallah sembahyang kita. Dalam solat tak boleh berbahasa Melayu. Jadi doa dalam bahasa Arab, ambillah ayat Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, apa doa juga dalam bahasa, doa juga. Tapi ayat Quran lah doa. Ya. Doa dalam hati pun boleh juga. Doa dalam hati boleh lah. Sebab dalam hati dia, bila kita nak bercakap, perlukan bahasa Arab dalam solat. Dalam hati tidak dipanggil apa? Cakap. Dia kita panggil laluan, lintasan hati je. Jadi tak apalah, tidak batal dengan solat. Ya. Kalau kita doa dalam sujud, kita doa, contoh kita doa, kita kalau selaju terjaga kita doa, contohnya kita nak doa, nak rumah, nak kereta, tapi doa tu kita baca tapi translate dalam bahasa Arab, boleh? Boleh. Doa dalam bahasa Arab, doa apa pun tak apa, boleh. Yang penting dalam bahasa Arab. Doa minta apa-apa pun boleh. Cuma sembahyang bila sebut tentang sujud ni, orang Melayu kita suka sujud yang last tu lama-lama. Bila sembahyang hajat ni, sujud yang terakhir lama-lama. Jadi makna dia telah beza-bezakan antara sujud pertama, sujud kedua, sujud terakhir. Sebenarnya sujud ni sama je, tak kira lah sujud pertama ke sujud terakhir ke, semua sama. Sebab Nabi kata tempat yang paling dekat antara Allah Ta'ala dengan hamba dia adalah ketika sujud. Jadi jangan pilih-pilih sujud yang terakhir. Sujud pertama lama pun tak apa. Kemudian yang paling mudah, samakan semua sujud. Kalau sujud pertama kita buat 25 saat, lama. Sujud kedua pun macam tu, sujud ketiga macam tu, sama je semua. Tapi sebenarnya solat berjemaah ni tak perlu pun sujud lama. Sujud yang biasa je, sembahyang berjemaah. Tapi untuk sembahyang hajat ni mungkinlah kita ada hajat apa-apa kot, jadi lamalah sikit sujud tu. Maksud Nabi tu yang kata jangan panjangkan sujud ni bagi imam adalah bagi sembahyang fardu, jangan lama. Kalau sembahyang fardu nak lama boleh, tapi dengan persetujuan semua makmum. Makmum semua kata okey, kita baca panjang-panjang hari ni subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 11 kali kita baca. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 11 kali kita baca. Makmum semua kata okey, cantik. Maka baru boleh imam baca panjang-panjang. Dan syarat yang kedua, surau tersebut lokasi dia bukan berada di tepi jalan. Makna tempat yang tersembunyi. Macam surau kita tempat tersembunyi lah. Makna kalau orang lalu dekat tepi-tepi jalan besar, dia tak akan cari surau kita. Surau ni orang duduk kawasan ni je. Jadi maknanya boleh untuk kita buat panjang-panjang dengan persetujuan semua makmum. Tapi kalau surau tepi jalan, kadang-kadang orang singgah, orang nak pergi keluar, pergi hospital ke, pergi beli barang ke, azan orang singgah semayang, jadi orang tak nak lama-lama. Jadi pada ketika itu kena sederhana. Dimakruhkan membaca dalam rukuk sujud, membaca ayat Quran makruh. Membaca. Amma inni nuhitu an aqra, Nabi kata aku dilarang untuk aku membaca Quran raki'an aw sajidan, ketika rukuk ataupun sujud. Sebab Nabi kata amma rukuk fa'azzimu fihi rabb, ketika rukuk ni besarkan, agungkan Allah Ta'ala, subhana rabbiyal azim, besarkan, zikir, agungkan Allah. Wa amma sujud, ketika sujud fajtahidu fihi minad du'a, bersungguh-sungguhlah dalam doa. Jadi maksudnya bukan tempat untuk baca Quran. Tapi kalau ayat Quran tapi mengandungi doa, tak apalah, sebab dia doa. Kita tak baca Quran pun, kita baca doa. Macam orang yang haid lah,
Orang yang dalam keadaan uzur, dia nak baca Quran, dia tak boleh baca Quran, haram. Tapi dia zikir, baca ayat kursi sebelum tidur, itu zikir tu. Walaupun ayat kursi tu ayat Quran, tapi kena niat zikir lah. Ada apa-apa soalan tu? Kemudian kita lihat lagi mengenai dengan zikir-zikir ni, banyaklah disebut, kita tak perlu bacalah. Satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah kata, faqadtu Rasulullah, aku tidur bersama Nabi pada satu malam, tiba-tiba aku dapati Nabi hilang. Nabi hilang daripada tempat tidur dia. Faltamastuhu, maka Aisyah kata, aku pun carilah Nabi, kat mana Nabi. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi fil masjid, maka tangan aku tersentuh tapak kaki Nabi. Ketika aku cari Nabi ni, meraba-raba cari Nabi, mana Nabi, tersentuh tapak kaki Nabi. Wahuma mansubatani, ketika tu kaki Nabi apa? Pacak. Ketika Nabi sedang sujud, dia tersentuh kaki Nabi. Dan Aisyah dengar Nabi baca doa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa mu'afatik min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Hadis sahih lah, riwayat Imam Muslim. Jadi maksudnya dalam hadis ni, Aisyah dengar zikir ni pun Nabi baca ketika sujud. Sebab zaman dulu tak adalah lampu suluh. Jadi dia nak cari Nabi, rumah Nabi pun sempit. Jadi bila dia nak cari-cari, tersentuh kaki Nabi. Jadi inilah majoriti di kalangan ulama kata, menyentuh isteri tak batal semayang kita, berdasarkan dalil ni lah, hadis ni. Sebab Nabi Aisyah pegang tapak kaki Nabi ketika Nabi sedang sujud, maka tak batal lah wudu sentuh isteri. Itu mazhab lain lah. Majoriti di kalangan mazhab, mereka kata tidak batal semayang, tak batal wudu, bukan semayang, tak batal wudu. Tapi mazhab Syafi'i kita batal. Sebab apa? Dalam mazhab Syafi'i dia kata, idza ja'al ihtimal batal al-istidlal, apabila datang ke barang kalian, maka tak boleh diambil dalil. Apa yang datang ke barang kalian tu, iaitu kemungkinan Nabi semayang, Nabi pakai stokin, Nabi lapik lah kaki dia, kemungkinan. Jadi bila ada kebarangkalian, kemungkinan, maka tak boleh diambil sebagai dalil. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Itu hujah dia lah. Kemudian seseorang yang sedang sembahyang, dia sembahyang, dia nak sujud daripada i'tidal, dia dah niat nak turun, dia dah dalam perjalanan memang niat untuk turun dah bawah, tiba-tiba terjatuh. Bila terjatuh ni, maka dia niat terus sujud. Makna bila jatuh atas bahu ke, jatuh belakang ke, kemudian dia tak perlu bangun balik, terus dia niat untuk sujud, terus dia betulkan posisi untuk sujud, maka dikira sah. Contohnya bila dia sujud, dia terpijak kain dia, maka terjatuh. Dia memang nak turun dah turun dah sikit, tiba-tiba terpijak kain, terjatuh. Maka bila jatuh tu, maka dia terus sujud dia niat terus sujud, sah. Berbeza satu lagi situasi, dia tak ada niat pun turun untuk sujud, tiba-tiba terkejut, kucing main, kaki dia terkejut, terus sujud. Jadi itu dia kena berdiri balik, sebab dia tak ada niat pun untuk sujud. Sebab apa? Terkejut, dia tersujud, jadi dia kena bangun balik. Terkejut ke, dia tersujud, maka dia kena bangun balik. Apa beza situasi pertama dengan kedua? Situasi yang pertama ni, dia jatuh selepas mana dalam proses untuk turun. Dia dah memang nak turun dah, tiba-tiba terjatuh, maka tak perlu dia bangun balik, dia terus sujud je. Samalah ulama kata seperti seseorang mandi. Dia mandi ni nak mandi sunat mandi sunat Jumaat, tapi sebenarnya niat dia sebab nak hilangkan lekik-lekik badan ni, panas badan pun melekit, dia nak mandi, nak bersihkan badan, tapi dia niat juga mandi sunat Jumaat, dua-dua dapat.
Okey Ada apa-apa lagi ya? Ya. Kalau dia nak rukuk tapi tiba-tiba jatuh, dia kena bangun balik. Bangun balik tegak, kemudian rukuk. Dia kena bangun balik. Itu ketika rukuk atau ketika sujud? Dia nak rukuk lepas tu? Makna dia belum sempurna rukuk ah. Belum sempurna rukuk, dia kena berdiri tegak dulu. Makna dia bangun balik berdiri tegak, kemudian dia turun rukuk. Sebab perjalanan turun tu juga dikira sebagai fardu. Jadi dia bukan dia bangun terus rukuk, dia kena bangun kepada rukun sebelum dia berdiri tegak dulu. Sebab perjalanan tu dikira sebagai rukun juga. Dia berdiri tegak, kemudian dia rukuk, kemudian baru i'tidal lah. Imam Syafi'i dia mengatakan dalam kitab dia kata apa? Wa idza ijtahidu fi du'a, maka kenalah bersungguh-sungguh dalam doa malam yakun imaman, dengan syarat dia bukan imam. Mana imam tak perlulah baca doa panjang-panjang, zikir biasa je subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Fayasqulu ala man khalfah, kerana bila zikir panjang akan makmum belakang akan rasa berat. Akan rasa beratlah bila sembahyang berjemaah ni. Ataupun makmum fayukhalifu imamah, ataupun makmum tidak kiralah makmum lelaki ataupun perempuan, sama je. Jadi dia juga tak perlu zikir panjang-panjang, kena ikut imam. Kadang-kadang semayang sekali dengan imam, sebab dengar ustaz bagi tahu kata sujud ni mustajab doa ni sujud panjang-panjang. Imam dah beri salam dah, dia tak bangun-bangun lagi sujud. Maka itu tidak bertepatan dengan sunnah lah. Walaupun semayang dia sah tu, semayang dia sah, tapi tak bertepatan dengan sunnah. Nanti kita akan bincangkan ada beberapa perkara seorang imam sekiranya tanpa apa-apa sebab 2 rukun fi'ali tidak mengikut imam, maka batallah sembahyang makmum tersebut. Contohnya, dia dah habis dah baca Fatihah, imam rukuk, dia tak nak rukuk, maka bila imam i'tidal, maka dia telah terlepas 1 rukun rukuk tanpa apa-apa sebab. Dia tak nak ikut imam, dia dah habis baca Fatihah dah, tak nak ikut imam, saja berdiri lama-lama. Kemudian bila imam Rabbana sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, dah kira rukun yang kedua. Bila imam sujud saja masuk rukun yang ketiga, maka batallah sembahyang makmum kerana tidak mengikut imam dan tanpa apa-apa sebab. Bila tertinggal 2 rukun. Tapi dalam masalah sujud ni, selalu orang Melayu pun dia pun tahu, dia tak buat sujud pertama, sujud kedua panjang-panjang. Dia buat sujud yang terakhir panjang. Sujud terakhir panjang makna bila imam duduk tahiyat akhir, dia tak duduk tahiyat akhir lagi, makna dia tertinggal 1 rukun fi'ali. Kemudian bila imam beri salam, maka dia tertinggal 1 rukun lagi, tapi itu bukan rukun fi'ali, dipanggil rukun qawli, rukun percakapan. Jadi makna tidak batal sembahyang makmum. Boleh nampak Jadi maksudnya makmum akan batal sembahyang sekiranya tidak mengikut imam bila imam telah melepasi 2 rukun fi'ali. 2 rukun fi'ali. Jadi bila imam sembahyang, contoh rakaat yang terakhir, sujud yang terakhir, rakaat yang terakhir, kemudian imam duduk tahiyat akhir, makmum tak bangun-bangun lagi sujud, makna dia makmum telah tertinggal 1 rukun fi'ali. Kemudian imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, maka makmum tertinggal lagi 1 rukun, dipanggil rukun qawli. Jadi bila rukun qawli 1, rukun fi'ali 1, tak batal solat. Yang batal solat adalah rukun fi'ali dua-dua, makmum tertinggal daripada imam. Itu perbezaan dia. Tapi walaupun tak batal, tapi makmum tak boleh buat lah. Sebab orang lain pun nampak pelik. Orang semua dah bangun, dia seorang sujud lama sangat. Takut-takut mati dah orang ni, sujud lama sangat. Jadi sebab itu
dia walaupun tak batal dalam mazhab kita, tapi bercanggahan dengan sunnah lah, sunnah Nabi. Cukuplah setakat itu. Ada apa-apa soalan? Nanti kita masuk mengenai dengan duduk antara dua sujud lah, duduk iftirash ataupun duduk tawarruk ataupun duduk murabba', kita panggil duduk apa, kita panggil tarbi', duduk secara duduk bersila. Kemudian duduk antara dua sujud ini juga ada dinamakan duduk iqa'. Iqa' ini nanti kita akan bagikan, kita sebutkan contoh duduk iqa'. Duduk iqa' ini ada duduk makruh, ada duduk yang sunat. Nanti kita bincang insya-Allah. Ada apa-apa soalan? Macam mana tu? Dia yang sunatnya, kita punya tangan ni letak betul-betul di permulaan lutut. Ya, letak di permulaan lutut. Contoh kita punya lutut sini, lutut kita. Jadi kita letak betul-betul di permulaan lutut ni, sunat. Jangan letak di sini, jangan letak lepas lutut, jangan letak sebelum lutut. Letak di sebelum permukaan muka lutut. Itu sunat lah. Nanti kita bincang tu dalam duduk antara dua sujud apa dia sebut. Lagi ada apa lagi? Kalau tak ada apa-apa, tutup majlis kita tasbih ighfar dan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.